Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan berjumpa lagi kita di dalam rancangan Kisah Seram Netizen. Kisah Seram Netizen adalah sebuah rancangan podcast di mana aku menyampaikan cerita-cerita seram yang telah dikongsikan oleh para netizen yang telah mengirimkan cerita seram diorang kepada aku melalui email dan juga Facebook. Jadi, pada hari ini aku nak kongsikan satu kisah seram yang telah dialami oleh seorang pengirim daripada Facebook aku. Dia ni adalah followers Facebook aku juga yang menggelarkan dirinya sebagai Kak Long. Di mana dia nak menceritakan pengalaman seram semasa menoreh getah di kampungnya, iaitu di Sungai Siput, Perak. Jadi, tanpa kita membuang masa, jom kita sama-sama dengar cerita seram yang telah dikongsikan oleh Kak Long kepada aku. Cerita yang saya nak kongsikan ini adalah tentang pengalaman seram saya semasa menoreh getah di kampung saya di Sungai Siput, Perak. Saya ni adalah seorang ibu kepada 9 orang anak dan juga merupakan seorang OKU pendengaran. Bukanlah saya tidak boleh mendengar langsung, tetapi seseorang tu perlu bercakap dengan saya pada jarak yang sangat dekat untuk saya dengar apa yang dikatakannya. Saya bekerja sebagai seorang penoreh getah bersama-sama dengan suami saya. Asalnya, suami saya saja yang bekerja. Tapi disebabkan anak kami ramai, saya terpaksa bekerja dengan suami untuk menambahkan lagi pendapatan. Saya ada menerima bantuan OKU, tapi bantuan tu sekadar cukup untuk bayar sewa rumah ketika itu. Belanja-belanja lain akan ditampung daripada hasil upah menoreh getah. Saya dan suami akan menoreh pokok-pokok getah yang telah dipajak. Biasanya, kami akan menoreh sama ada pada waktu tengah malam ataupun awal pagi. Ini kerana pada waktu tu adalah waktu pokok getah menghasilkan lebih banyak susu getah. Memang ada merasa menakutkan jugalah bila menoreh getah pada waktu malam dengan keadaan sekeliling yang gelap gelita. Tapi nak buat macam mana? Kalau kami tak kerja, tak dapatlah duit. Cuma ada satu masa tu, saya dan suami sedang menoreh getah dalam pukul 2 pagi. Kami baru 2 jam saja menoreh pokok getah. Sedang saya menoreh, suami saya datang dan menepuk bahu saya. Kemudian dia berbisik kepada saya, "Awak, jomlah kita balik." Saya pun pelik. Biasanya kami akan menoreh getah hampir 5 jam. Ini baru 2 jam menoreh, suami saya dah ajak balik. "Kenapa nak balik bang? Awal lagi ni. Biasanya pukul 5 pagi baru kita balik kan?" kata saya pada suami. Suami pun berbisik sekali lagi. Saya ni rasa tak sedap badan lah tiba-tiba. Jomlah kita balik." Saya pun akur dengan ajakan suami saya. Yelah, dah dia kata dia tak sedap badan kan. Takut dia memang betul-betul tak sihat. Jadi, saya rasa lagi baik saya balik ke rumah saja. Namun begitu, saya sempat juga berfikir, adakah suami saya ni sebenarnya tak sedap badan atau ada sesuatu yang telah terjadi yang menyebabkan dia mengajak saya balik ke rumah dengan cepat. Persoalan saya ni macam ada betulnya juga. Sebabnya, bila saya dah duduk atas motor, suami saya kata kepada saya, "Ni kita nak gerak keluar dari kebun getah ni. Awak jangan tengok belakang tau." Bila suami kata macam tu, lagilah saya rasa yakin yang ada sesuatu telah pun berlaku. Suami kemudian terus menggerakkan motornya dan kami pun meninggalkan kawasan kebun getah.
Tapi saya sempat memandang ke belakang sebelum kami keluar daripada kebun. Alangkah terperanjatnya saya bila saya nampak apa yang ada di depan mata saya selepas menoleh ke belakang. Ada satu makhluk berupa perempuan dengan rambut yang panjang dan berpakaian serba putih sedang berdiri berhampiran dengan tempat saya dan suami menoreh getah tadi. Tapi yang menyeramkan tu, muka makhluk tu saling tak tumpah macam muka saya. Memang seiras sangat macam muka saya. Bezanya, kulitnya putih dan pucat. Saya jadi kelu dan diam 1000 bahasa. Saya tak tahu nak kata apa dah. Kemudian, cepat-cepat saya pandang ke depan semula. Harap-harap makhluk tu tak mengikut saya dan suami pulang ke rumah sebab kat rumah kami ada anak yang masih bayi. Sampai saja di rumah, suami kata kepada saya jangan masuk dalam rumah lagi. Kita baca ayat kursi dulu sebanyak 3 kali. Saya pun patuhlah dengan arahan suami saya. Selepas selesai membaca ayat kursi sebanyak 3 kali, kami bagi salam dan barulah masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, suami bercerita perkara sebenar tentang kenapa dia mengajak saya balik. Dia kata, semasa dia menoreh getah, tiba-tiba dia terdengar suara orang mengilai. Mula-mula dia ingat perasaan dia saja. Tapi bunyi orang mengilai itu berulang banyak kali. Disebabkan itulah dia berasa tak sedap hati untuk terus menoreh dan dia pun mengajak saya balik. Kemudian saya pula ceritakan kepadanya apa yang saya nampak. Suami saya memang dengar bunyi mengilai, tapi dia tak nampak makhluk tu. Saya kata pada suami yang makhluk tu berpakaian serba putih dengan rambut yang panjang mengurai dan menyerupai muka saya. Suami saya pun terkejut bila saya gambarkan rupa paras makhluk tu. Suami kata, mungkin itulah langsui yang orang-orang kampung asyik ceritakan. Kami tak sangka pada malam tu, kami pula yang diganggu oleh langsui itu. Tapi, walaupun telah didatangi oleh langsui, ia tak mematahkan semangat kami untuk terus menoreh getah. Yalah, kalau kami tak menoreh getah, kami tak dapatlah duit untuk buat belanja keperluan harian kami sekeluarga. So itulah dia cerita yang disampaikan oleh Kak Long tentang pengalaman dia diganggu oleh langsui semasa menoreh getah kat Sungai Siput, Perak. Rasanya ni satu kata apa, cabaran lah bagi mana-mana penoreh getah yang memang menoreh getah waktu malam. Sebab memang kalau nak susu getah banyak memang kena menoreh waktu tengah-tengah malam, sejuk-sejuk macam tu. Barulah susu getah tu banyak. So terima kasih kepada Kak Long kerana sudi kongsikan kisah seramnya. Dan kepada yang mendengar, terima kasih sebab sudi dengar sampai habis. Dan kalau korang ada cerita seram yang nak dikongsikan, bolehlah message aku kat Facebook aku. Aku ada letak link Facebook aku kat ruangan description, ataupun boleh hantar melalui email. Aku pun ada letak email address aku dekat ruangan description. So setakat tu saja dulu untuk hari ni. Kita jumpa lagi minggu depan insya-Allah kalau tak ada apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.